Kita rasa bahawa warga Malaysia menjadi alat kepada warga asing. Bangla, Pakistan bermaharaja lela di Malaysia. Dia orang buat perniagaan. Tengok ni barang-barang semua ni warga asing ni, bukan Malaysia punya. Warga sini, orang India di sini merana. Orang Melayu, orang Cina semua merana. Dia tengok kita warga Malaysia macam bodoh sajalah. Apa yang nak buatlah. So kalau dia berani, kalau dia mempunyai dokumen sah, mana dia pergi? Warga asing tu, semua sing-sing semua lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke teman-teman ya, ternyata warga tempatan Malaysia ini merasa semakin merana. Kenapa bisa demikian? Ini ada kaitannya dengan para pendatang asing ataupun warga asing yang ada di Malaysia. Karena para warga asing ataupun pendatang asing di Malaysia ini dinilai sudah bisa menguasai ekonomi dan juga sudah bisa memonopoli di tempat-tempat strategis di Malaysia, dan mereka sudah bisa leluasa berusaha walaupun itu menyalahi prosedur. Oke, seperti apa videonya? Sebelum nanti kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Oke, salam sejahtera, salam negaraku. Sekali lagi saya aktivis Sudut Datuk Kalawanan. Kita hari ini 17 hari bulan 17 hari bulan November 2023 berada di perkarangan Little India Breakfast. Tengoklah terang-terang, ini semua gerai-gerai warga asing. Wow. Warga asing bila kita nampak kita, dia bergerak, dia lari. Ini semua gerai-gerai warga asing. Kita nak tanya DBKL, macam mana DBKL dan immigration buat tak tahu. Kita bukan mencabar kredibiliti mereka, tapi kita nak tanya, bila warga Malaysia buat perniagaan, DBKL datang, dia rampas barang. Ini terang-terang, ini semua gerai-gerai warga asing. Kita tengok toke dia, bila tengok kita datang dengan kamera dia. Benar-benar. Barang-barang dia tinggal. Mereka, barang-barang ini semua dia warga asing. Adapun, kalau ada pun DBKL bagi lesen sementara, saya percaya atas nama Malaysia Alibaba lah. Warga Malaysia. Warga Malaysia menyewakan, saya percaya daripada apa yang kita dapat, dia menyewakan lebih daripada 4,800 hingga 4,000 dia buat perniagaan macam ni. Ini semua gerai-gerai warga asing. Lagi depan kita boleh pergi ini adalah gerai-gerai warga asing. Ini pemiliknya kayaknya orang luar semua ya. Hanya duduk sini sementara untuk 2 jam macam tu. Bila DBKL datang, dia duduk, dia pakai orang Malaysia. Sungguh sedih dan pilu apabila kita rasa bahawa warga Malaysia menjadi alat kepada warga asing. Bangla, Pakistan bermaharaja lela di Malaysia. Dia orang buat perniagaan. Tengok ni barang-barang semua ni warga asing ni, bukan Malaysia punya. Warga sini, orang India di sini merana. Orang Melayu, orang Cina semua merana. Tapi warga asing buat perniagaan, dia jual barang-barang ni. DBKL dia buat tak tahu. DBKL dia buat tak tahu, immigration tu tak turun sedikit. Tengok dia main toke semua lari. Bila kita datang dia tengok. Dia gila. Dia lari. Kalau betul-betul dia mempunyai dokumen sah, kenapa dia harus lari? Kita sekarang nak tanya DBKL, kenapa dia bagi, dia tahu terang-terang perkara ini berlaku di perkarangan di Little India Breakfast. Tetapi satu hari saya percaya lebih daripada 10 kali mereka berpusing menaiki kenderaan pengawal kuasa. Tetapi mereka buat tak tahu. Tetapi bila ada warga Malaysia buat nasi lemak, jual nasi lemak, dia rampas. Bagi saman 2,000. Ini warga asing. Dia tidak mempunyai lesen, tidak mempunyai permit sah, tapi mencabar kredibiliti Malaysia. Oke, ternyata teman-teman ya, ini para pejabat ya, ini keperpihakan pada warga tempatan ternyata nggak ada teman-teman ya, seperti yang dikatakan oleh orang ini ya. Ketika mereka mencoba untuk berdagang ya dengan resmi tentunya, itu malah disita teman-teman ya. Gila benar ini.
Dia tengok kita warga Malaysia macam bodoh sajalah. Apa yang nak buatlah. Ha? So kalau dia berani, kalau dia mempunyai dokumen sah, mana dia pergi? Warga asing tu semua sing-sing semua lari. Kita lagi boleh tengok depan. Dia semua lari. Lari punya. Dia jual barang-barang. Orang Malaysia nak buat niaga memang susah. DBKL tahu, immigration tahu. Tetapi saya nak tanya dia, kenapa immigration dia buat tak tahu perkara macam ni? Orang Bangladesh, orang Pakistan, orang daripada India datang sini tanpa permit, tanpa lesen, tanpa punya apa-apa dokumen. Tengok bila kita datang dia orang semua lari. Tengok barang dia tinggal macam ni. Barang dia tinggal macam ni dia semua cabut lari. Ini tengah bandar. Ini baru kita tengok di kota raya saja. Macam mana jalan pendalaman. Kalau kita tengok belakang, satu perkampungan Bangla. Bangla tidak boleh membuat barang runcing. Tertera dalam undang-undang termasuk. Tetapi mereka mencabar undang-undang Malaysia. Mereka mencabar kredibiliti kerajaan kita. Mereka mencabar rakyat Malaysia. Kalau rakyat Malaysia buat perniagaan, DBKL turun. Itu yang soal yang kita tanya. Soal ini adalah bukti. Sebab kita nak bukti, kita nak serahkan kepada mereka. Kita nak serahkan. Yang tidak mempunyai lesen, dia tinggalkan kedai macam dia lari. Mereka adalah warga asing yang membuat perniagaan. Mana toke dia lari. Orang Malaysia di sini buat perniagaan susah. Nak dapat lesen permohon kepada DBKL dia tak bagi lesen. Tetapi gitu. Tunjukkan mana toke dia. Dia tengok kita saja dia lari. Takkan DBKL tak tahu, takkan immigration tak tahu. Macam inilah keadaan yang berlaku. Mungkin ada di belakang ke? Tak ada. Memang betul tak ada. Dia tengok kamera saja dia lari. Inilah keadaan dia. Dia tengok kita ada warga asing dia lari. Orang Malaysia ni kita lebih bermurah hati. Ini adalah gerai-gerai warga asing. Kita tengok toke dia satu pun tak ada di sini. Bila kita tidak tengok kamera sekarang, 1, 2, 3, 4, 6 gerai kita dah datang. Ini tepi jalan. Ini hak kerajaan. DBKL harus berambil tindakan. Bila orang Malaysia jual barang-barang, DBKL turun, dia rampas barang, dia bagi saman 2,000. Ini warga asing. Bangkali ini sing ini datang daripada India. Tidak mempunyai dokumen sah. Semua dah lari. Dia tinggal barang, dia lari. Okey, sekarang kita berada di perkarangan. Ini pejabatnya jelas ini ya. Gerai-gerai bunga di Bedford, di mana lesen diberikan kepada warga Malaysia untuk membuat perniagaan bunga, menjual bunga untuk warga Malaysia. Tetapi saya percaya satu dalang besar telah berlaku, di mana warga Malaysia menyewakan lesen yang diberi oleh DBKL kepada warga asing. Warga asing yang ada di sini datang daripada India, dia buat perniagaan. So mana kredibiliti DBKL? Dia kata, Anwar Ibrahim hari itu kata, Perdana Menteri dia kata, kalau menyewakan lesen kepada warga asing, dia akan tarik pada lesen. Daripada sini sampai ujung kita tengoklah. Tuan-tuan sering tengok. Video ini direkam supaya kita serahkan memorandum dengan video ini kepada Parlimen. Alright. Udah kayak India. Kebanyakan di sini adalah kebanyakan peniaga adalah warga asing. Kalau warga tempatan tak ada masalah. Kita tidak mau warga Malaysia menyewakan lesen kepada warga asing, di mana warga asing lesen yang diberi oleh DBKL dia paling murah. Tetapi lesen itu disewakan oleh warga Malaysia kepada warga asing dengan satu harga yang lumayan. Ini yang dikatakan Alibaba. Ini yang berlaku di Brickfield. Datuk, selalunya perniagaan yang dibuka ni dia bermula pukul berapa Datuk nampak warga? Oh, sini kita pagi dia start sampai lebih kurang pukul 11.30 malam dia ada sini. Pendapatan lumayan. Kita tak kata rezeki halal you carilah. Tapi apa yang kita mahu? Kenapakah warga Malaysia menyewakan lesen kepada warga asing? Oh, berarti warga Malaysia sendiri juga salah ini ya. Tidak mempunyai permit yang sah. Dia datang ke Malaysia untuk bekerja, dapat permit daripada mana-mana majikan, itu yang sah. Lepas tu dia kena pulang balik ke negara asal. Bukan ni duduk sini sampai 15 tahun, 20 tahun dia buat niaga, dia mencabar kredibiliti kita. Orang Malaysia kita sini nak buat satu perniagaan susah sangat. Dan lesen diberi
DBKL tahu terang-terang, saya percaya lesen ini disewakan kepada warga asing. Kenapakah ini berlaku? Macam manakah kita nak membenteraskan kegiatan warga asing tanpa lesen, tanpa permit? Sekarang ni Datuk berada di mana, Datuk? Saya sekarang berada di Brickfield, di perkarangan kedai-kedai bunga. Okay. Sebab lepas ni Datuk nak terjah ke mana lagi, Datuk? Kita nak pergi Mutiara. Mutiara dan perkampungan Bangla belakang. Di sana tu Bangla, dia kedai dia buka minimarket, kedai runcit, di mana dikatakan saya hanya bekerja. Tetapi kedai itu toke memang dia gunakan lesen orang Melayu. Sungguh sedih. Warga Malaysia khususnya daripada golongan Melayu, masyarakat kita menyewakan lesen itu kepada Bangla. So ini di masa hadapan akan amat menyusahkan generasi kita di Malaysia. Datuk ada pengalaman sendiri pergi berjumpa dengan Bangla tu dah. Apa yang mereka kata? Dia kata itu toke sudah sewa sama saya lah. Saya kerja. Dia cakap saya kerja. Saya cakap you bukan kerja, you toke saya tahu. Tak apalah, saya tahu lah. Datuk pun tahu saya bukan toke. Lepas tu dia mengaku dia toke. Dia sewa, dia tunjuk lesen tu. Itu memang dia mengaku lah. Orang Melayu menyewakan kepada dia. Oh itu. So badan kanun termaktub. Negara kita ada undang-undang. Bila rakyat membuat satu persalahan, dia akan dituduh di mahkamah. Kita mempunyai enactment immigration. Dia harus berkuat kuasakan enactment immigration. Apa yang saya mohon, kita mempunyai 222 ahli parlimen. 222 ahli parlimen ni bercakap hari-hari perkara yang tidak logik, langsung bergaduh, bertengkar. Tapi ini isu yang akan merosakkan generasi Malaysia. Oke, teman-teman ya, demikian ya permasalahan yang ditimbulkan adanya warga-warga asing di Malaysia yang sudah melakukan aktivitas tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Jelas ya di sini bisa diambil kesimpulan bahwasanya ini kesalahan juga pada pejabat-pejabat pemerintah di Malaysia yang terkait dengan imigrasi tentunya, dan juga para warga masyarakat ya yang berpura-pura niatnya mau berusaha ya dan mendapatkan lesen, ternyata lesen itu dijual lagi ya, disewakan lagi kepada para warga asing dengan harga yang lebih tinggi. Ya, ini berarti yang salah semuanya, teman-teman ya. Yang salah semuanya. Yang salah bagi warga Malaysia yang mempunyai lisen usaha ternyata disewakan kepada warga asing yang jelas-jelas sudah menyalahi prosedur ya, tidak boleh berusaha seenaknya di sana, dan juga para pejabat ya. Nah, inilah ya semakin membuat permasalahan di Malaysia sehingga kebanyakan warga tempatan Malaysia merasa terganggu, resah ya, semakin merana dengan keberadaan warga asing yang semakin berjaya dan sudah bisa memonopoli tempat-tempat strategis, sudah bisa menjadi bos-bos toke di Malaysia. Dan ini akan terus berlanjut sepertinya, teman-teman ya, kalau kondisinya seperti ini, walaupun sering dirahasia maksud saya ya. Oke, demikian teman-teman ya, silahkan tambahkan komentar dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.